Sekarang kita akan masuk ke haba pembakaran. So kita lihat kepada aktiviti yang kita perlu jalankan. Yang pertama adalah apa yang dimaksudkan dengan haba pembakaran. Sama seperti semua haba yang kita dah belajar, kita mula dengan perkataan haba pembakaran ialah so perubahan haba. Perubahan haba apabila 1 mol bahan api terbakar. Bahan api terbakar dengan lengkap. Dia mesti terbakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. So kita ada banyak jenis bahan api. Contoh ini adalah etanol. Bila kita bakar dengan oksigen, kita perlu nyatakan bahawa untuk takrif haba pembakaran dia mesti 1 mol etanol terbakar dengan lengkap. Kita akan hasilkan, biasanya pembakaran akan hasilkan karbon dioksida. So bila kita takrifkan haba pembakaran, ini adalah perubahan haba apabila 1 mol bahan api di sini adalah etanol terbakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan. So untuk tentukan haba pembakaran, oleh sebab pembakaran bahan api, contohnya pembakaran api etanol ni, kita tak boleh ukur secara langsung sebab kita bakar dan kita tak boleh ukur, kita katakan suhu. Tapi apa yang berlaku adalah haba yang dibebaskan oleh pembakaran bahan api etanol ni, kita salurkan atau kita masukkan ke dalam, kita kata alirkan ke dalam satu kelalang, kita masukkan dalam satu bekas kuprum yang mengandungi isi padu air tertentu. Dan kita akan anggap bahawa semua haba yang dihasilkan oleh pembakaran etanol ni akan masuk terus secara langsung ke dalam air. Air ni kita boleh ukur haba yang diserap. Kita anggap haba yang diserap oleh air adalah sama dengan haba yang dibebaskan oleh pembakaran etanol. Kita boleh guna formula MC theta, di mana M adalah isi padu air, C adalah 4.2 dan theta adalah perubahan suhu air. So untuk jalankan eksperimen ini, kita perlu sediakan air katakan 200 cm3 dan kita masukkan dalam tin kuprum. Kita guna tin kuprum sebab dia merupakan pengalir haba yang baik. Kita tak mahu haba kita hilang yang dihasilkan oleh pembakaran etanol hilang ke persekitaran atau bekas yang tak boleh mengalirkan haba dengan baik. So kita catatkan suhu awal air dan kita terus letakkan tin kuprum di atas kaki retort. Kaki retort atau tungku kaki 3 lah, tungku kaki 3. So kita isikan pelita kita dengan etanol dan kita timbang. Kita mula dengan eksperimen tu, kita timbang etanol kita sebelum kita gunakan. Dia lebih berat biasanya. Katakan etanol tu 190.55 dan kita catatkan isi padu pelita dengan kandungan etanol tu. So kita mula nyalakan pelita, sumber pelita dengan segera dan kita terus panaskan. Kalau boleh kita dekatkan sedekat yang boleh sumbu kita ke atas untuk sampai ke tin kuprum tersebut, supaya semua haba yang dibebaskan tu boleh sampai. Kita tak mau letak di kita kata pelita tu terlalu jauh daripada tin kuprum. Kalau tidak, haba banyak yang hilang ke persekitaran. So masa kita jalankan eksperimen, kita perlu kacau air secara berterusan sehingga suhu air meningkat lebih kurang 30 darjah Celsius. So padamkan pelita dan catatkan suhu tertinggi. Kadang-kadang apa yang berlaku adalah kita nak, katakan kita mula dengan 29, kita nak 30, tapi bila kita padam, mungkin kita dah dapat 59, dia naik lagi sampai 62. So kita catat suhu yang paling tinggi. So kita timbang semula pelita dan catatkan jisim ni. So penimbangan kali kedua adalah penimbangan pelita yang lebih ringan sebab banyak daripada bahan api iaitu etanol telah digunakan untuk dinyalakan. So
Katakan kita dapat suhu tertinggi 59, kenaikan suhu adalah 30 darjah Celsius. Baik, kita terus kepada pengiraan. So, ini adalah contoh pengiraan yang untuk beberapa jenis bahan api yang berbeza. So, kita ada metanol. Metanol adalah CH3OH. Propanol, kalau kita ingat, adalah C3H7OH. Dan butanol adalah C4H9OH. Ini ada karbon 1, ini ada karbon 3, ini ada karbon 4. Bilangan karbon dia berbeza-beza. So, isi padu air yang kita gunakan adalah semua 200. Okey, kita guna semua 200 cm3. Isi padu awal sekarang kebanyakan 33 juga 28. Suhu akhir 60, 58, 59. Dan jisim alkohol yang terbakar kita guna, biasa kita guna jisim awal. Jisim awal tolak jisim akhir M1. Mula-mula sebelum terbakar M1, tolak selepas pembakaran dah capai suhu 60 darjah tu, kita tolak dengan jisim yang tertinggal, baki jisim. So, kita dapat jisim-jisim berbeza-beza. So, perubahan suhu yang pertama adalah kita ambil 60 tolak 28, kita dapat perubahan suhu 32 darjah Celsius. Okey, 0.2 darjah Celsius. Di sini kita ambil 58 tolak 28, 30 darjah 0.0 darjah Celsius. Dan kalau ini kita akan dapat 31.0 darjah Celsius. Baik, formula molekul CH3OH untuk metanol, propanol C3H7OH dan butanol adalah C4H9OH. Bilangan karbon, ini karbon 1, ini bilangan karbon 3, ini bilangan karbon 4. Jisim molar kalau kita kira, karbon 12 campur 4, 16 campur 16, 32. So, kita boleh kira lah jisim karbon. Kalau yang ni kalau kira 60. Dan untuk ini kalau kita kira adalah 74. Bilangan mol alkohol, kita ambil jisim yang kita gunakan 1.84 bahagi dengan 32. So, kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat 0.037. So, yang untuk propanol ni kita ambil 0.75 bahagi dengan 60. Kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat 0.0125. Dan untuk butanol, kita ambil jisim yang kita gunakan, alkohol yang kita gunakan 0.719 bagi dengan 74. Dan kita guna kalkulator, kita akan dapat 0.0097. Okey, perubahan haba kita guna formula haba sama dengan M C theta. So, M kita adalah 200, C kita adalah 4.2 dan theta kita adalah yang kat sini. So, kat atas ni. So, 32. Dan kalau kita kirakan dengan kalkulator, kita akan dapat 26,880 Joule. Dan yang ini kalau 200 MC theta juga 200 darab 4.2 darab dengan 30, kita akan dapat nilai dia 25,200 Joule. Dan yang ini 200 darab 4.2, kenaikan suhu adalah 31. Kita akan dapat nilai haba yang dibebaskan adalah 26,040 Joule. Untuk haba pembakaran, kita perlu ambil haba yang dikira atau haba yang diserap oleh air yang dibebaskan oleh pembakaran alkohol tadi, bahagi dengan bilangan mol ni. So, kita ambil, katakan ini 1 bahagi 2. Okey, 1 bahagi 2 bagi dengan bilangan mol. So, kalau kita bagikan 26,880 dengan 0.037, kita akan dapat 726.5. Kita tukar kepada kilojoule. Okey, bagi dengan 1000. Apa yang kita dapat adalah bagi dengan 1000. Kalau yang
Yang ini kita akan ambil 25,200 bahagi dengan 0.0125. So kita akan dapat 2016 kilojoule. Okey, nilai dia kita tukar kepada kilojoule dengan bagi 1000. Ini 26,040 bahagi dengan 0.0097. Kita akan dapat 2684.5 kilojoule. Okey, soalan seterusnya kita dapati bahawa dia nak nyatakan hubungan antara bilangan atom karbon dalam alkohol dengan haba pembakaran. Bermakna dia nak kita lihat kepada bilangan karbon dengan haba pembakaran ni. Ni 3 karbon haba pembakaran ni dan 4 karbon haba pembakaran ni. Dan kita boleh nampak bahawa bila semakin bertambah bilangan atom karbon, kita kata per molekul, lebih baik kita nyatakan yang ni per molekul alkohol. Ini adalah semua alkohol yang atas ni. Semakin tinggi haba pembakaran. Okey, kita boleh nampak bila satu karbon 726, bila 3 karbon 2016 dan kalau 4 karbon 2684. So bila bilangan karbon per molekul bertambah, maka haba pembakaran juga bertambah. So ramalkan haba pembakaran untuk pentanol. Pentanol adalah C5H11OH. Maknanya tambah lagi satu karbon. So biasa kita ambil 2684. Kalau satu karbon adalah lebih kurang 726. So dalam lingkungan ni lah, kalau kita ambil 2684 campur dengan 726, so kita akan dapat dalam 3000. Kita boleh nyatakanlah sebarang nilai yang menasabah lebih daripada 2680 sampailah ke, katakan kita tambah dengan 700 pun okey. Okey, lebih kurang saja. So kilojoule mol negatif 1. Sebab C5 ni dia semakin banyak bilangan karbon per molekul, atom karbon per molekul, semakin tinggi haba pembakaran. Okey, kalau kita lihat kepada D untuk pengiraan, bila kita kata 1 mol butanol, butanol ni C4H9OH dibakar dengan oksigen berlebihan, kita akan dapat karbon dioksida dan air. Okey, semua pembakaran akan hasil karbon dioksida dan air. Haba pembakaran adalah negatif 2600 kJ per mol negatif 1. So kita nak hitung jisim butanol yang diperlukan untuk pembakaran lengkap oksigen untuk menaikkan suhu 500 cm3 sebanyak 30 darjah Celsius. So di sini kita boleh kira haba yang dibebaskan. Okey, haba dibebaskan, haba yang diserap oleh air dan haba dibebaskan pembakaran butanol, kita guna MC theta. So M kita 500 sebab di sini diberikan 500. C kita 4.2 darab dengan theta, kenaikan suhu 30 darjah Celsius. Dan kalau kita kira ini 500 darab dengan 4.2 darab dengan 30, kita akan dapat 63,000. Okey, so sekarang kita faham bahawa 1 mol butanol membebaskan 2600. Baik, butanol ni kalau kita kira JMR dia, karbon 12 darab 4 ialah 48, hidrogen ada 9 campur 1 10 dan yang oksigen 16, maka kita akan dapat 74. So 1 mol tu makna 74 gram butanol akan membebaskan 2600 kilojoule tenaga. Sekarang kalau kita kira haba yang dibebaskan untuk ni adalah 63,000 atau 63 kilojoule,
63 kilojoule ni dibebaskan oleh X gram butanol. Kita nak cari berapa gram butanol yang membebaskan haba sebanyak 63 ni. So X adalah sama dengan 63 darab dengan 74 bahagi dengan 2600. Kalau kita kira dengan kalkulator, 63 darab dengan 74 bahagi dengan 2600, kita akan dapat 1.793 gram. Okey, 93 gram alkohol yang digunakan atau butanol yang digunakan. Itu jawapan dia, jisim butanol yang digunakan. So untuk E, nilai bahan api adalah jumlah tenaga haba yang dibebaskan apabila 1 gram. Okey, kita tak guna untuk nilai bahan api ni, kita tak guna mol, kita guna 1 gram bahan api terbakar. So apa yang berlaku adalah kalau kita ada mol, kita nak tukar kepada nilai bahan api, kita ambil katakan delta H adalah katakan 2000 negatif 2600 untuk butanol tadi, kilojoule. Kita nak dapat nilai bahan api. Okey, nilai bahan api, haba bahan api, kita ambil negatif 2600 ni, kita bahagi yang JMR dia. JMR tadi adalah 74. Okey, dan kita akan dapat 2600 bahagi dengan 70. Sekejap, bagi dengan semula. Okey, cuba tekan semula. 2600 bagi dengan 74, kita akan dapat 35.13 kilojoule. Sekarang bukan per mol tapi per gram. Dia akan lihat kepada per gram. So contoh, kalau kita ada C3H7OH, ini adalah kita panggil sebagai propanol. Okey, propanol. Delta H dia adalah 2016. Mula-mula dinyatakan kita perlu cari jisim molar. C3 kita ada 36, campur dengan H7 dengan 1H kat sini campur 8, dan campur dengan 1O16. Kalau kita guna kalkulator, kita akan dapat 50. Okey, kita cek 36 campur dengan 24. Kita akan dapat 60. Sorry. Okey, kita jisim molar kita adalah 60. Nilai bahan api adalah kita ambil 2016 kilojoule ni. Okey, ini adalah dapat daripada 1 mol. 1 mol kita tukar kepada, kalau 60 gram juga sama 2016 kilojoule. Sekarang kita nak tukar kepada 1 gram. So 1 gram tu kita ambil 2016 bahagi dengan 60. So 2016 bagi 60, kita akan dapat 34.6 kilojoule per gram. Itu ialah nilai bahan api. Baik, kita habis dengan ulang kaji topik haba pembakaran dan juga untuk topik termokimia ini.